Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Rafiq Muhammad Amin. Nama matrik saya 24 DKN 18 1090. Saya pelajar daripada Politeknik Mati Selangor. Okay, hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang hubung kait antara COVID-19 dan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang korang semua tahu, masa sekarang ni kita tengah sibuk dengan COVID-19 kan. Kita tak boleh keluar sana sini dan kita kena jaga penjarakan sosial lah dan sesiap pakai mask. Jadi apa yang boleh saya kaitkan kat sini, ketika COVID-19 masa sekarang ni lah, kita boleh juga buat perkara-perkara yang baik daripada mencegah perkara yang mungkar lah. Seperti kita boleh, untuk Muslim, kita boleh menghadiri majlis-majlis agama, tu membersihkan kawasan-kawasan yang kotor dan sebagainya lah. Jadi perkara yang mungkar yang kita perlu cegah lah, seperti kita membuat fitnah dan sibuk menjaga hal orang lain. Cerita yang paling trend sekarang ni adalah sebar berita palsu di media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya lah. Jadi saya nasihatkan diri saya dan kalian semua supaya elakkanlah buat perkara-perkara yang mungkar ni, dan sentiasa jaga kesihatan di situasi epidemik pada sekarang ni lah. Sentiasa pakai mask dan jaga penjarakan sosial. #terjaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dan maka kita berusaha untuk memutuskan rantai COVID-19 ini dengan pelbagai usaha seperti Perintah Kawalan Pergerakan, penjarakan sosial, memakai hand sanitizer, memakai pelitup muka dan juga berusaha untuk menghasilkan vaksin. Oleh itu, janganlah sesekali kita lupa bahawa kemaksiatan yang bermaharajalela dalam negara ini turut perlu diputuskan kerana ia menjadi punca kepada musibah yang diturunkan oleh Allah SWT ke atas kita semua. Seterusnya, jangan lupa tanggungjawab terbesar kita sebagai seorang Muslim untuk mencegah kemungkaran terhadap penguasa yang melanggar hukum akam Allah SWT. Okey, penguasa yang mencampakkan hukum akam Allah SWT dan menerapkan kufur, sistem kufur dan undang-undang sekular yang berasal daripada negara barat, inilah yang menjadi punca terbesar kepada turunnya azab Allah SWT ke atas kita semua. Okey, manakala kita pula berdiam diri dengan kemaksiatan penguasa ini, kan, ingatlah bahawa kita sebenarnya turut menjadi punca kepada turunnya azab Allah SWT. Maka ayolah kita memuhasabah penguasa ini. Dalam masa yang sama, kita berusaha untuk menggantikan sistem kufur ini dengan penerapan syariah dan khilafah agar kesejahteraan dan rahmat Allah SWT kembali menaungi kita semua. Okey, semoga kita dapat memutuskan rantaian maksiat ini dan kita kembali patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. Maka Allah SWT berkenan untuk mengangkat wabak COVID-19 ini. Wallahu alam. Assalamualaikum. Akhirnya, kerajaan mestilah meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan yakni PKPB meskipun COVID-19 telah diputuskan selepas ini. Ia memberi kesan kepada ekonomi negara. Contohnya cukai judi RM bilion dalam masa setahun belum dapat lagi menampung kos pengeluaran yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam ujian COVID-19 yang merugikan RM24 bilion sehari. Terus terang, saya menjadi gusar selepas PKPB ini. Maka tidak ada lagi PKPB apabila COVID-19 dapat diputuskan sepenuhnya. Sepanjang PKP, kita dapat lihat peratusan kadar jenayah, maksiat, gejala sosial dan sebagainya turun secara mendadak dari hari demi hari. PKP ini sebenarnya adalah berkaitan dengan amar makruf nahi munkar kerana mengajak masyarakat untuk mencegah kejahatan dan membuat amal kebaikan. Contohnya, masyarakat perlu duduk di rumah sahaja
melakukan ibadah di rumah saja bersama keluarga, sama ada solat berjemaah, membaca Al-Quran berjemaah, membaca Yasin berjemaah, dan mengurangkan masyarakat untuk keluar dari rumah akibat SOP yang dilakukan oleh kerajaan. Hanya seorang saja boleh keluar untuk mencari barang. Akhirnya, muhasabah paling berguna buat semua masyarakat di Malaysia. Sekian, terima kasih.